Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan menyambung perbincangan mengenai tajuk zakat tingkatan 4. Dan pada hari ini kita akan melihat sambungan bagi bab zakat di bawah topik syarat-syarat kelayakan mendapat zakat. Seterusnya, apakah hukum menggantikan zakat ataupun qada zakat. Berikutnya kita lihat apakah hukum golongan yang enggan membayar zakat. Dan seterusnya kita akan melihat hikmah pensyariatan zakat tersebut. Dan di hujung perbincangan ini akan ada sedikit perbincangan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan zakat, insya-Allah. Baik, kita lihat dahulu syurut istihqaqi zakah, syarat-syarat kelayakan penerima zakat. Syarat yang pertama al-Islam, iaitu beragama Islam. Fala tadfa'u zakah li ghairil muslim. Maka zakat itu tidak diberikan kepada orang yang tidak ataupun bukan beragama Islam. Syarat yang kedua adamul infaq, yakni tidak ditanggung nafkahnya. Alla takuna nafaqatuhu wajibatun 'alal muzakki, di mana perbelanjaan nafkah wajib orang yang menerima zakat itu tidak ditanggung oleh pembayar zakat. Seperti hal seorang anak dan juga seorang bapa. Bapa wajib beri nafkah kepada anak, jadi tidak perlu ataupun tidak boleh anak itu menerima zakat seorang bapa. Yang ketiga adamul qudrah 'alal kasbi, tidak mampu bekerja. Huwallazi la yaqdiru ala kasbi ma yaliqu bihi, iaitu orang yang tidak mampu mendapatkan sesuatu harta atau sumber pendapatan yang layak untuk dirinya. Dia tidak mampu untuk bekerja. Syarat yang keempat balaluz zakah, yakni tempat zakat. Ayyakuna mustahiqqan lizakati mawjudan fi baladi zakah. Hendaklah orang yang layak menerima zakat itu ada di dalam tempat zakat itu ditunaikan. Maksudnya contoh orang negeri Selangor, dia berada dalam negeri Selangor dan dia berhak menerima zakat yang dibayar dalam negeri Selangor. Syarat yang kelima ghairu hashimiyin wala mutallibi, iaitu bukan keturunan Bani Hashim ataupun Bani Al-Muttalib. Ai la yakunu min dhawi qarabatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu seseorang itu bukan dari kalangan kaum kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diharamkan menerima zakat. Tetapi Rasulullah boleh menerima pemberian lain seperti hadiah, pemberian hibah dan sebagainya. Seterusnya kita lihat pula perkara berkaitan dengan qada'uz zakah, hukum qada', yakni menggantikan zakat. Yajibu qada'uz zakah ala kulli man istawfa syurutuha wa hiya al-islamu al-hurru mulkiyatun nisab wa haulanil haul. Wajib qada' bayaran zakat ke atas orang yang telah cukup syaratnya, iaitu Islam, merdeka, memiliki cukup nisab, kadar yang cukup pada hartanya, dan genap setahun harta itu dalam pemilikannya. Jadi kalau dia tidak dapat mengeluarkan zakat pada masa harta itu telah pun cukup syarat, mungkin dengan sebab-sebab yang tertentu, bila hilang sebab-sebab yang menghalang dia mengeluarkan zakat, wajib dia mengqada'kan zakat tersebut. Baik. Yang ketiga, kita lihat pula perkara berkaitan dengan hukum mani'uz zakah, hukum orang yang enggan membayar zakat. Ada beberapa kategori orang yang enggan membayar zakat. Yang pertama, yang disebut sebagai al-munkiru biwujubiz zakah, iaitu orang yang mengingkari kewajipan zakat. Dia tidak mahu mengeluarkan zakat. Wa kana mimman yakhfa alaihi dhalika, sedangkan dia tidak tahu kewajipan zakat itu. Dia tidak tahu tentang kewajipan zakat. Likaunihi qaribu ahdi bil Islam, kerana dia baru memeluk Islam. Au nasya'a bi badiyah, ataupun dia hidup di kawasan pedalaman, tidak sampai maklumat tentang kewajipan zakat. Jadi orang yang seperti ini lam yahkum bi kufrih, tidak dihukumkan sebagai kufur atau kafir, tidak dihukumkan sebagai kafir. Wa yu'arrifahu, maka hendaklah dia diajar tentang biwujubiha, kewajipan zakat. Wa tu'khadh minhu, lalu diambillah zakat daripadanya apabila dia memahami perkara itu. Golongan yang kedua al-jahidu biwujubiz zakah, orang yang menentang kewajipan zakat. Fahuwa kafirun wa yaqtulu bi kufrihi ba'da istitabah, dia adalah dihukumkan sebagai kafir dan dihukum bunuh kerana kekufurannya itu selepas diberi peluang bertaubat. Maka sekiranya dia bertaubat, dia tidak dihukum bunuh dan hendaklah dia membayar zakat yang layak pada hartanya. Golongan yang ketiga al-bakhil, orang yang bakhil, yakni orang yang kedekut. Alladzi la yuridu ikhrajuz zakah, yang tidak mahu mengeluarkan zakat. Maka hukumnya fahuwa 'asin wa fasiqin, dia adalah orang yang berdosa dan orang yang fasik. Tu'khadhu minhu qahran,
maka hendaklah pihak yang berkuasa mengambil daripadanya zakat secara paksa. Wa yu'azziru alaihi, dan dia boleh didenda. Baik, seterusnya kita lihat hikmah masyru'iyyatiz zakah. Kenapa zakat itu diwajibkan? Apakah faedahnya? Apakah hikmah di sebalik kewajipan zakat tersebut? Yang pertama, ta'wilul mu'ti 'alal karami wal 'ata'. Membiasakan orang yang memberi zakat itu dengan sifat pemurah dan dermawan. Yang kedua, izalatul hasad. Menghilangkan sifat dengki. Yakni sifat dengki yang ada pada orang yang tidak berharta terhadap orang yang kaya contohnya. Maka dengan berzakat, sifat dengki itu akan hilang insya-Allah. Yang ketiga, tazkiyatun nufus. Menyucikan jiwa orang yang memberikan zakat. Yang keempat, taqribul fawariq al-ijtimaiyah baina tabaqatil mujtama'. Mendekatkan jarak pemisah di antara lapisan masyarakat, khususnya di antara yang kaya dengan yang miskin. Yang kelima, tanmiyatu amwalil mu'ti wa takthiruha. Mengembangkan harta orang yang memberi zakat dan menambahkannya. Dalam Islam, bersedekah itu tidak mengurangkan harta, bahkan ia akan memperbanyakkan lagi harta. Dan zakat adalah salah satu bentuk sedekah yang wajib. Yang keenam, tanmiyatu iqtisadil ummah wa tanzimihi. Mengembangkan ekonomi ummah dan mengatur ekonomi tersebut. Yang ini apabila orang kaya berzakat, maka orang miskin akan ada harta. Bila ada harta, dapatlah dia berurus niaga ataupun membeli keperluannya, maka ekonomi akan bertambah baik. Perkara yang ketujuh, sadadu hajatil fuqara, iaitu menampung keperluan orang-orang fakir dan miskin. Dan yang terakhir, izalatul bukhli min nafsil mu'ti. Dengan berzakat itu dapat menghilangkan sifat bakhil, sifat kedekut dari jiwa orang yang memberikan zakat. Baik, sebagai penutup untuk pelajaran kita pada kali ini, sama-samalah kita renungkan sepotong hadis Nabi SAW yang mafhumnya bahawa barang siapa yang bersedekah dengan separuh biji kurma, tetapi daripada hasil pekerjaan yang baik, maka Allah akan menerimanya. Dan Allah akan mengembangkan harta tersebut seperti mana seseorang itu memelihara kuda, yang mana kemudian kuda itu membiak dengan banyak seperti bukit. Maka itulah antara galakan kepada kita untuk bersedekah ataupun mengeluarkan zakat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kali ini mendatangkan kebaikan kepada kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.